Prolog. Sesetengah sumber menawarkan prolog yang menekankan kepentingan Al-Quran sebagai sumber panduan dan kebijaksanaan. Prolog ini menekankan idea bahwa Al-Quran bukan sekadar teks, tetapi panduan komprehensif untuk kehidupan, moral, dan kerohanian. Prolog ini memperkenalkan idea untuk meneroka pemeliharaan dan ketekalan Al-Quran, terutamanya dalam dunia moden di mana keraguan adalah perkara biasa. Berikut adalah beberapa tema utama dari prolog. Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Prolog menggambarkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan kebijaksanaan yang kukuh, diturunkan dari generasi ke generasi. Ia dianggap sebagai jantung agama Islam, memberikan panduan untuk kehidupan, moral, dan kerohanian. Menangani keraguan moden. Prolog mengakui bahawa dalam dunia moden, di mana kritikan saintifik berleluasa, persoalan tentang ketulenan dan ketekalan Al-Quran sering timbul. Mereka bertanya bagaimana kitab suci boleh kekal tidak berubah dari semasa ke semasa. Jemputan untuk meneroka. Prolog berfungsi sebagai panggilan untuk membuka hati dan minda untuk meneroka keajaiban pemeliharaan Al-Quran dengan penuh hormat dan kekaguman. Prolog mencadangkan bahawa terdapat lebih banyak lagi pada Al-Quran daripada sekadar kata-kata. Terdapat kebenaran abadi yang dipelihara oleh kuasa ilahi. Al-Quran sebagai panduan komprehensif. Satu prolog secara khusus menyebut Al-Quran sebagai panduan komprehensif yang menerangkan misteri alam semesta, agama, dan kewujudan. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja sumber hukum dan moral tetapi juga kerangka yang menyatukan semua ilmu dalam pandangan dunia Islam. Idea ini selaras dengan konsep Al-Quran sebagai teori segala-galanya, konsep yang dibincangkan sebelum ini, di mana Al-Quran memberikan pemahaman holistik tentang realiti. Idea pemeliharaan. Prolog juga menekankan idea pemeliharaan Al-Quran oleh Tuhan. Mereka mengemukakan idea bahawa pemeliharaan ini menjadikan Al-Quran relevan dan berwibawa untuk semua generasi. Kesempurnaan pemeliharaan ini dilihat sebagai sesuatu yang menghubungkan umat Islam dengan para nabi, sahabat, dan semua yang telah membaca dan mengamalkan Al-Quran sepanjang sejarah. Intinya, prolog menyediakan pentas untuk meneroka kualiti unik Al-Quran, peranannya sebagai panduan untuk manusia, dan cabaran yang dihadapinya dalam dunia yang dikuasai oleh keraguan. Ia juga mengemukakan idea bahawa Al-Quran lebih daripada sekadar buku, kerana ia adalah sumber kebenaran, kebijaksanaan, dan panduan dengan mesej untuk seluruh umat manusia. Sinopsis. Berikut adalah sinopsis konsep, tema, dan hujah utama yang dibincangkan berdasarkan sumber dan sejarah perbualan kita. Al-Quran sebagai teori segala-galanya. Idea utama ialah Al-Quran berfungsi sebagai panduan komprehensif, analogi kepada teori segala-galanya, yang menangani semua aspek kewujudan manusia, termasuk dimensi rohani, moral, undang-undang, dan intelektual. Al-Quran dilihat sebagai pandangan dunia yang lengkap yang menyediakan jawapan untuk persoalan asas tentang kehidupan, realiti, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pendekatan aksiomatik. Buku ini menggunakan kaedah aksiomatik, bermula dengan kebenaran yang jelas, aksiom Al-Quran, dan menggunakan penaakulan logik untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk menunjukkan keketekalan dalaman dan koheren logik Al-Quran. Ia juga mengukuhkan untuk asal-usul ilahi Al-Quran dan menghubungkan iman dan akal. Pemeliharaan Al-Quran. Buku ini menekankan idea pemeliharaan Al-Quran oleh Tuhan, menjadikannya relevan dan berwibawa untuk semua generasi. Pemeliharaan ini dilihat sebagai menghubungkan umat Islam dengan para nabi, sahabat, dan semua yang telah membaca dan mengamalkan Al-Quran sepanjang sejarah. Ini termasuk perbincangan tentang skrip Uthmani, versi standar Al-Quran yang disusun untuk memastikan keseragaman dan mencegah perselisihan. Menangani dakwaan terhadap Al-Quran. Kaedah aksiomatik digunakan untuk menangani dakwaan terhadap ketulenan Al-Quran atau sebarang percanggahan yang didakwa menggunakan hujah logik yang berasaskan teks itu sendiri. Ini menjelaskan bagaimana mitos tentang versi Al-Quran yang hilang atau tidak diketahui disebarkan untuk menjejaskan ketulenannya. Meneroka Al-Quran. Perbincangan dirangka sebagai penerokaan kualiti unik Al-Quran, peranannya sebagai panduan untuk manusia, dan cabaran yang dihadapinya dalam dunia yang dikuasai oleh keraguan. Prolog berfungsi sebagai jemputan untuk meneroka keajaiban pemeliharaan Al-Quran dengan penuh hormat dan kekaguman. Metodologi. Analisis melibatkan membaca dan mentafsir Al-Quran secara langsung, mempertimbangkan konteks sejarah dan linguistik, dan merujuk kepada karya ilmiah. Kajian ini juga menggunakan kaedah analisis seperti penaakulan induktif dan deduktif.
analisis kandungan, analisis tekstual, analisis linguistik, analisis statistik. Istilah utama, aksiom, pernyataan asas yang diterima sebagai benar tanpa bukti. Teorem, pernyataan yang dibuktikan berdasarkan aksiom. Tafsir, ilmu mentafsir Al-Quran. Mushaf, bentuk bertulis Al-Quran. Resm, skrip atau ortografi Al-Quran, terutamanya skrip Uthmani. Mutawatir, penghantaran yang meluas dan tidak boleh dinafikan. Struktur Al-Quran. Al-Quran terdiri daripada 114 surah dengan lebih 6,000 ayat. Struktur Al-Quran dengan surahnya yang pelbagai, setiap satu dinamakan untuk mencerminkan peristiwa atau pengajaran tertentu, menambah lapisan makna pada teks. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dan dianggap sebagai intipati Al-Quran, meringkaskan konsep asas iman, hidayah dan penyerahan diri kepada Tuhan. Pembahagian Al-Quran kepada 30 juz bahagian mempengaruhi pemahaman teks. Corak berangka. Terdapat penerokaan corak berangka dalam Al-Quran seperti kepentingan lor 6 dan gandaannya, dan bagaimana ini mungkin berkaitan dengan kandungan tematik Al-Quran. Terdapat pengakuan tentang kerumitan matematik dan struktur Al-Quran, dan idea bahawa setiap nombor mungkin mempunyai makna simbolik dalam teks. Pemikiran kritis. Al-Quran menggalakkan pemikiran kritis, pemerhatian dan perenungan melalui mendengar, memerhati dan berfikir secara mendalam. Istilah utama yang berkaitan dengan proses ini ialah tafakkur, zikir, akal, tadabbur dan tafahum. Al-Quran menggunakan soalan untuk menggalakkan pemikiran kritis dan refleksi. Kepentingan menggunakan pendengaran dan penglihatan sebagai alat untuk memperoleh ilmu dan maklumat dari persekitaran diperhatikan. Relevan dengan dunia moden. Buku ini bertujuan untuk meneroka bagaimana Al-Quran boleh relevan dengan isu-isu kontemporari, memberikan asas etika dan moral untuk menyelesaikan dilema kontemporari. Bidang kajian. Buku ini mengkaji ciri-ciri stilistik dan leksikal teks. Buku ini meneroka ciri-ciri linguistik teks yang ditulis oleh individu autism dan fasilitator mereka, menggunakan analisis statistik. Kesimpulannya, buku ini meletakkan Al-Quran bukan sahaja sebagai teks keagamaan tetapi sebagai sistem ilmu yang komprehensif dan konsisten secara dalaman, teori segala-galanya yang boleh difahami melalui pendekatan aksiomatik. Ia menekankan kepentingan pemeliharaan Al-Quran, strukturnya, dan relevansinya dengan Spexwich. Dalam dunia yang sering diselubungi ketidakpastian, terdapat cahaya kebenaran dan kebijaksanaan Al-Quran. Kitab suci ini adalah panduan yang tidak ternilai, memberikan arah dan makna dalam hidup kita. Kitab suci ini yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, terus menerangi jalan bagi berbilion orang di seluruh dunia. Ia adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang tidak pernah pudar. Al-Quran bukan sekadar buku ritual atau sejarah, ia adalah panduan untuk kehidupan, menawarkan pandangan mendalam tentang keadaan manusia dan hubungan kita dengan Pencipta. Setiap ayat membawa kebijaksanaan yang mendalam dan relevan. Al-Quran memperkenalkan Allah Tuhan Yang Esa sebagai sumber segala ciptaan dan ilmu. Ia mengajar kita tentang kebesarannya dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Ia menekankan pentingnya iman, amal soleh, dan berusaha untuk keadilan dalam hidup ini. Setiap tindakan yang kita lakukan diadili dan diberi ganjaran olehnya. Mesej Al-Quran adalah universal, melampaui batas masa, budaya, dan geografi. Ia menyatukan manusia dalam ikatan iman dan kemanusiaan. Ajarannya adalah relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu, menyediakan prinsip abadi untuk menavigasi kerumitan hidup. Setiap generasi menemui kebijaksanaan baru dalam ayat-ayatnya. Kebijaksanaan Al-Quran adalah hadiah kepada manusia, hadiah dengan kuasa untuk mengubah individu dan masyarakat. Ia adalah sumber kekuatan rohani dan moral. Walaupun hari ini, Al-Quran terus membentuk kehidupan berbilion-bilion, menawarkan harapan, panduan, dan rasa hubungan yang mendalam dengan Yang Maha Kuasa. Ia adalah cahaya yang tidak pernah padam, menerangi jalan kita setiap hari. Pada zaman yang mengutamakan akal dan penyelidikan saintifik, kita sering dihadapkan dengan pelbagai soalan dan keraguan. Adalah wajar untuk menghadapi keraguan terhadap teks agama, terutamanya dalam konteks moden ini. Ada yang mempersoalkan asal-usul Al-Quran dan ini mencetuskan pelbagai perdebatan. Mereka menunjukkan percanggahan yang dirasakan atau ketidakkonsistenan sejarah sebagai bukti. Walau bagaimanapun, menangani keraguan ini adalah penting untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mesej Al-Quran dan konteksnya. Satu salah tanggapan umum ialah
Al-Quran menggalakkan iman buta tanpa persoalan. Walau bagaimanapun, Al-Quran sendiri menggalakkan pemikiran kritis dan refleksi yang mendalam. Ia berulang kali menyeru manusia untuk merenungkan tanda-tanda penciptaan, mengkaji sejarah dan memahami alam semesta, dan menggunakan intelek mereka untuk mencapai kebenaran mutlak. Al-Quran tidak mengelak daripada soalan yang mencabar. Sebaliknya, ia menggalakkan dialog dan penyiasatan. Ia menyediakan rangka kerja untuk mencari jawapan melalui akal dan ilmu yang diwahyukan. Al-Quran sendiri membincangkan tentang keajaiban ciptaan dan menggalakkan penerokaan saintifik sebagai cara untuk memahami dunia. Keraguan apabila didekati dengan minda terbuka dan hati yang ikhlas boleh menjadi pemangkin kepada pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Al-Quran mengajak kita untuk memulakan perjalanan penemuan ini, untuk menyelidiki ajarannya dengan ikhlas, dan untuk mencapai kesimpulan kita sendiri berdasarkan kajian dan refleksi yang teliti. Salah satu aspek Al-Quran yang paling luar biasa ialah pemeliharaannya yang ajaib. Tidak seperti teks agama lain yang telah mengalami perubahan ketara dari semasa ke semasa, Al-Quran kekal tidak berubah sejak wahyunya. Al-Quran dihafal dengan teliti oleh para sahabat Nabi, memastikan penghantarannya yang tepat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walaupun hari ini, berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia telah menghafal seluruh Al-Quran, seterusnya melindunginya daripada sebarang perubahan atau kehilangan. Bahasa Arab klasik, bahasa Al-Quran, kekal konsisten, membolehkan pemahaman yang jelas tentang mesejnya selama berabad-abad. Warisan yang berkekalan ini terus memberi inspirasi kekaguman dan kehairanan kepada mereka yang mengalaminya. Al-Quran bukan sekadar artifak sejarah tetapi panduan hidup, menawarkan kebijaksanaan abadi untuk menavigasi kerumitan hidup. Ajarannya merangkumi setiap aspek kewujudan manusia, dari tingkah laku individu kepada keadilan sosial, dari hal ehwal keluarga kepada hubungan antara bangsa. Di tengah-tengah mesej Al-Quran ialah konsep tauhid, keesaan Tuhan. Prinsip asas ini membentuk asas bagi semua kepercayaan dan amalan Islam yang lain. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan dan kebaikan terhadap semua makhluk. Ia menyeru kita untuk bersikap jujur, dan boleh dipercayai dalam urusan kita dengan orang lain. Ajaran Al-Quran tentang keadilan sosial adalah relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu, menawarkan pelan tindakan untuk mewujudkan dunia yang lebih harmoni dan penyayang. Di sebalik panduan moral dan etikanya, Al-Quran juga menawarkan pandangan rohani yang mendalam. Bahagian 5, relevan merentasi zaman. Seseorang mungkin tertanya-tanya bagaimana sebuah kitab yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu masih boleh relevan pada zaman moden kita. Walau bagaimanapun, ajaran Al-Quran mempunyai kualibadi, menangani keperluan dan kebimbangan asas manusia yang melampaui masa dan budaya. Al-Quran membincangkan tentang kepentingan keluarga, komuniti, dan tanggung jawab sosial. Ia menyediakan panduan untuk perkawinan, keibubapaan, dan melayan orang tua kita dengan hormat. Penekanan Al-Quran terhadap nilai-nilai keluarga memberikan rasa kestabilan dan kekitaan dalam dunia yang sering dicirikan oleh individualisme dan pengasingan. Al-Quran juga membincangkan tentang bahaya ketamakan, materialisme, dan mengejar harta benda duniawi. Ia mengingatkan kita bahawa kebahagiaan sejati tidak terletak pada mengumpul kekayaan, tetapi dalam mencari kepuasan rohani dan menjalani kehidupan yang bermakna. Bahagian 6. Moral, keranian, dan kehidupan seharian. Ajaran Al-Quran melangkaui konsep abstrak, menawar panduan praktikal untuk kehidupan seharian. Ia menyediakan rangka kerja untuk membuat keputusan beretika, berinteraksi dengan orang lain, dan menavigasi cabaran kehidupan seharian. Salah satu tema utama Al-Quran ialah kepentingan berusaha untuk keadilan. Ini termasuk bukan sahaja keadilan dalam urusan kita dengan orang lain, tetapi juga bersuara menentang penindasan dan membela hak mereka yang terpinggir. Al-Quran juga menekankan pentingnya kebaikan, belas kasihan, dan pengampunan. Ia menggalakkan kita untuk melayan orang lain dengan hormat, walaupun mereka yang mungkin telah berbuat salah kepada kita. Prinsip-prinsip ini identifikasi bukti harmoni dan memberi jamban persefahaman liberty tinggi. Bahagian 7, mesej untuk sepanjang masa. Mesej Al-Quran adalah universal, melampaui batas masa, budaya dan geografi.
Ia adalah panduan yang kekal relevan untuk seluruh umat manusia, tanpa mengira latar belakang atau asal-usul mereka. Walaupun diturunkan di semenanjung tanah Arab pada abad ke-7, ajarannya menangani keperluan dan kebimbangan asas manusia yang sama relevan hari ini seperti berabad-abad yang lalu. Ia menghubungkan kita dengan masa lalu sambil memberikan panduan untuk masa depan. Penekanan Al-Quran terhadap keadilan, belas kasihan dan maruah semua manusia bergema mendalam dengan mereka yang mendambakan dunia yang lebih adil dan saksama. Nilai-nilai ini adalah asas masyarakat yang harmoni. Ajarannya tentang keamanan, toleransi, dan persefahaman antara agama dan budaya yang berbeza memberikan penawar yang sangat diperlukan kepada kebencian dan perpecahan yang melanda dunia kita hari ini. Ia menggalakkan dialog dan saling menghormati. Mesej harapan dan daya tahan Al-Quran menawarkan penghiburan kepada mereka yang menghadapi dugaan dan kesusahan. Ia memberikan kekuatan untuk bertahan walaupun dalam keadaan yang paling sukar. Mengikatkan kita berbuat sesegi dari sepan mereka kehidupan, membawa dam tuing gezisat dolls kemerdekaan. Ini janji yang menakan terus semua. Bahagian 8, Kalam Tuhan yang tidak berubah. Al-Quran berdiri sebagai bukti kuasa abadi kalam Tuhan. Pemeliharaannya yang ajaib selama berabad-abad, bebas daripada sebarang perubahan atau penyelewengan adalah sumber keselesaan dan jaminan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dakwaan Al-Quran tentang kepengarangan ilahi disokong oleh gaya dan kandungannya yang unik. Bahasanya yang fasih, kebijaksanaan yang mendalam, dan pandangan saintifik dan sejarah yang menakjubkan telah memikat para sarjana dan pemikir selama berabad-abad. Ketekalan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu adalah bukti lanjut tentang asal-usul ilahinya. Ia mengesahkan kebenaran yang diwahyukan dalam wahyu terdahulu, seperti Taurat dan Injil, sambil menjelaskan salah faham dan memberikan mesej yang lebih lengkap dan universal. Bahagian 9. Buka hati dan minda anda. Mesej Al-Quran adalah hadiah kepada manusia, jemputan untuk memulakan perjalanan penemuan diri dan pencerahan rohani. Ia mencabar kita untuk mengkaji kepercayaan kita, mempersoalkan andaian kita, dan akhirnya mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan tempat kita di alam semesta. Al-Quran tidak mengelak daripada soalan yang sukar atau menangani topik yang mencabar. Ia menggalakkan pemikiran kritis dan perenungan, mengajak pembaca untuk merenungkan ayat-ayatnya, mencari ilmu, dan mencapai pemahaman mereka sendiri. Mesej Al-Quran tidak dimaksudkan untuk diserap secara pasif tetapi dihayati secara aktif. Buka hati dan minda anda kepada mesej transformatif Al-Quran dan temui kesan mendalam yang boleh diberikannya pada hidup anda dan dunia di sekeliling anda.